Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbinus Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Empat kes kematian dan 578 kes positif baru COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini. 4 kes kematian, 578 kes positif baru dan 2 kluster baru COVID-19, kluster Sauh di Kota Kinabalu dan kluster Tinusa di Sandakan dilaporkan di Sabah hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, 2 kes kematian dilaporkan di Hospital Duchess of Kent Sandakan dan 1 kes kematian masing-masing di Hospital Tuaran dan Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Keempat-empat pesakit berusia antara 60 tahun hingga 88 tahun dan kebanyakannya mempunyai sejarah penyakit kronik. Tambahan kes kematian terbaru ini menjadikan kes kematian akibat COVID-19 di Sabah meningkat kepada 76 kes. Seorang wanita berusia 63 tahun yang sebelum ini disahkan positif COVID-19 ditemui mati dipercayai terjun dari tingkat 8 Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu malam tadi. Rincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Sabah, 578 kes telah dilaporkan pada hari ini, iaitu 223 kes daripada kluster-kluster termasuk 6 kes daripada kluster baru iaitu kluster Tinusa dan kluster Sauh. 210 kes daripada saringan kontak rapat kes positif, 145 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Anjung Teduh, Pelda Sahabat Lahadatu, kini diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD berkuat kuasa 24 Oktober sehingga 6 November melibatkan 4,629 penduduk. Penduduk tidak dibenarkan keluar dari kawasan terbabit kecuali kes kecemasan. Barang makanan kering kita hantar kepada semua penduduk yang terlibat. Ya, seperti waktu banjir pun kita hantar barang-barang bekalan makanan kering, makanan kering ni. Tetapi seperti yang kita tahu, keperluan lebih daripada barang makanan kering seperti itu. Yang mempunyai baby misalnya memerlukan susu baby. Yang mempunyai baby memerlukan diapers untuk baby dan sebagainya. Jadi selain daripada barang kering yang diperlukan untuk makan asas ya, tapi barang-barang lain juga diperlukan. Jadi sebab itulah kita membuat keputusan kedai runcit di kampung tersebut kita benarkan buka untuk mereka keluar masuk untuk mendapatkan barang keperluan asas seperti itu. Tetapi penduduk hanya dibenarkan keluar untuk membeli barangan dan balik. Itu saja yang telah pun dipersetujui. Ini di atas permohonan daripada MKN Sabah yang kita benarkan. Walaupun tidak dibenarkan keluar rumah selain daripada pembelian tadi, kes-kes kecemasan juga kita benarkan, seperti ada kematian keluarga yang nazak dan sebagainya yang perlukan ataupun ada kes kecemasan. PKPD di 6 lokaliti di Sempurna termasuk Kampung Bangau-Bangau, Simunul, Pinggir Bakau dan Kampung Pengkalan di Kunak dilanjutkan sehingga 6 November ekoran masih terdapat penularan COVID-19 di kawasan berkenaan. Kita ikuti perkembangan harian COVID-19 di Sabah oleh Kerajaan Negeri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata, daripada 233 kes yang dilaporkan di Kota Kinabalu hari ini, 156 kes adalah dari kluster penjara Kepayan, terdiri 145 banduan, 9 kaki tangan penjara dan seorang bekas banduan serta 1 kontak rapat kepada kaki tangan penjara. Secara kumulatifnya, 9,868 kes direkodkan di Sabah sehingga hari ini. 4,168 pesakit telah sembuh dan
624 pesakit sedang dirawat di hospital di seluruh Sabah. 8 daerah tidak mencatatkan sebarang kes positif baru hari ini. Kluster Sauh merekodkan 31 kes di Petronas PFLNG, manakala kluster Tinusa di Kampung Tinusa 2 Sandakan mencatatkan 33 kes. 13 guru, 27 murid dan 2 kaki tangan Jabatan Pendidikan Sabah dilaporkan dijangkiti COVID-19 setakat hari ini. Ketika ini, keputusan ujian ke atas 6,653 sampel tertunggak masih belum diperoleh. Usaha untuk menyelesaikan backlog kes ataupun ujian yang belum dibereskan sedang digiat dibuat. Setakat ini masih terdapat 6,653 kes tertunggak. Masih dalam proses untuk diurus, dan mudah-mudahan apabila kita berjaya untuk membersihkan semua backlog ini, kita akan dapat angka yang lebih realistik. 72.823 bakul makanan sudah diagihkan hari ini. 198 sekatan jalan raya dijalankan di 66 lokasi di seluruh Sabah dan hampir 53.000 kenderaan diperiksa. 304 kenderaan diarah berpatah balik. Katanya, 13,3% kes COVID-19 di Sabah bersamaan 1.236 kes melibatkan rakyat asing. Antara koloni Stinggan yang telah dikenal pasti sebagai lokasi penularan COVID-19 termasuk 5 koloni di Sempurna dan penempatan Telipuk, Pulau Gaya dan Kampung Nombak di Kota Kinabalu. 5 koloni Stinggan dikenal pasti sebagai antara di tempat di mana penularan COVID-19 ini telah berlaku. Antaranya ialah 5 koloni di Sempurna, iaitu Kampung Bangau-Bangau, Kampung Selamat, Kampung Panji, Kampung Bakau dan Kampung Air. Bagi kawasan Kota Kinabalu, lokasinya ialah di penempatan Telipuk, Pulau Gaya dan juga Kampung Nombak. Kementerian Kesihatan masih menyiasat punca sebenar wabak COVID-19 merebak dari pantai timur ke pantai barat Sabah. Pemerhatian kita ialah kes-kes yang berlaku di pantai barat yang berpunca yang yang kemungkinan datang daripada tempat di pantai timur adalah hasil daripada pergerakan penduduk yang balik daripada pantai timur ke pantai barat untuk mengundi semasa pilihan raya. Inilah dapatan kita buat sementara waktu, tapi KKM masih menyiasat punca sebenar. 1 kes COVID-19 di Nabawan semalam yang sebelum ini zon hijau juga dipercayai berpunca daripada seorang pemborong ikan yang dijangkiti di kluster Basung, Kudat. Kesihatan berkemungkinan besar kes ini melibatkan seorang pemborong ikan di Papar dan mendapat jangkitan di pasar ikan Papar yang berkemungkinan ada kaitan dengan kluster Basung di Kudat. Walau bagaimanapun perkara ini masih dalam siasatan oleh KKM. Katanya, hospital di Sabah masih mampu menampung kapasiti pesakit COVID-19. Hospital masih mempunyai katil yang cukup walaupun dalam keadaan yang maksimum, ya. Kerana strategi yang telah dibuat oleh hospital atau Jabatan Kesihatan ialah untuk menempatkan pesakit yang masih dalam tahap yang rendah, tahap 1 dan 2, untuk tinggal di pusat kuarantin, ya, ataupun di pusat ataupun bangunan yang kita telah ubah suai menjadi PKRC, ya. Jadi dia dapat sedikit sebanyak memberi ruang kepada pesakit-pesakit yang serius untuk mendapat di hospital.
Punca kematian yang tinggi di Sabah juga antaranya kerana jangkitan ke atas golongan berisiko tinggi serta mempunyai sejarah penyakit kronik. Berdasarkan kepada siasatan dan maklum balas daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, antara punca yang membawa kematian ialah mereka yang meninggal dunia ini adalah daripada golongan berisiko tinggi dan mempunyai sejarah penyakit-penyakit lain seperti jantung, darah tinggi, diabetes, kanser dan lain-lain. Dan inilah antara punca penyumbang kepada kematian yang dicatatkan setakat ini. Beliau turut mengulas kes seorang wanita berusia 63 tahun yang meninggal dunia setelah terjun dari tingkat 8 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu semalam. Setakat ini pihak polis masih menyiasat punca sebenar. Punca sebenar kes ini, tapi setakat yang kita tahu, maklumat yang kita tahu setakat ini ialah orang yang berkenaan atau mendiang. Betul dia dimasukkan kerana jangkitan COVID, tapi sepatutnya discharge pada hari ini. Ya. Dan kerana itulah polis masih menyiasat punca kejadian ini. Dan buat masa ini kita belum mendapat memberi maklumat yang cukup kerana ia masih dalam siasatan pihak polis. Semua laluan di dua buah kampung setinggan di Labuan sudah ditutup dengan kawat berduri. Semua laluan haram masuk dan keluar dari dua kampung setinggan atas air, Saguking Laut dan Sebor Baru, Labuan, yang kini di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan, PKPD, telah dikenal pasti dan ditutup dengan kawat berduri. Ketua Polis Daerah Labuan, Superintenden Muhammad Farid Ahmad berkata, laluan haram itu termasuk kawasan perairan ke arah laut terbuka dan di darat. Kerajaan melaksanakan PKPD di Saguking Laut dan Sebor Baru, Labuan selama 14 hari mulai 21 Oktober hingga 3 November. Menteri Kanan Kluster Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, PKPD itu bertujuan mengawal pergerakan penduduk di dua penempatan berkenaan dan bagi memudahkan saringan COVID-19 oleh Kementerian Kesihatan. Saringan itu melibatkan 8,602 orang dan mereka juga diarahkan untuk mematuhi perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah dan memakai gelang tangan pengawasan. Eskom membantu mengagihkan bakul makanan kepada penduduk yang berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan. Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, Eskom, dengan kerjasama beberapa agensi mengagihkan bekalan makanan kepada penduduk kampung Bangau-Bangau Sempurna yang kini diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan, PKPD, selama 14 hari sejak 14 Oktober lalu. Komander Eskom, Datuk Ahmad Fuad Osman berkata, agihan bantuan makanan itu melibatkan sebanyak 100 bakul makanan yang mula diserahkan pada 8.30 pagi tadi di Jeti Pelancongan Sempurna. Beliau berkata, majlis berjalan lancar dengan kerjasama erat daripada Malaysian Relief Agency dan Jabatan Kebajikan Masyarakat serta Wakil Persatuan Bajau Sempurna. Turut membantu pegawai dan anggota pasukan polis Marin serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Katanya, Eskom juga ingin menasihatkan penduduk kampung Bangau-Bangau supaya mematuhi arahan PKPD yang sedang berkuat kuasa dan sentiasa memberi kerjasama kepada pasukan keselamatan yang bertugas. Jambatan Kampung Piasau di Kota Belud selamat digunakan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Bung Mokhtar Radin memberi jaminan Jambatan Kampung Piasau di Kota Belud selamat untuk digunakan oleh semua jenis kenderaan walaupun terdapat kesan tanah runtuh di kawasan itu. Katanya, keadaan jambatan ini masih baik dan kukuh
hanya memerlukan sedikit pembaikan bagi menghalang hakisan berlanjutan. Beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri 1 berkata demikian bagi mengulas kebimbangan orang ramai mengenai hakisan di kawasan tebing jambatan Kampung Piasau. Bung berkata, bagi menangani masalah hakisan berkenaan, kerja-kerja pembaikan sepatutnya mula dilaksanakan Selasa lalu, namun terpaksa ditangguhkan akibat faktor cuaca dan akan dilakukan apabila keadaan cuaca mengizinkan. Dalam perkembangan lain, beliau berkata, kerja pembaikan jambatan Kampung Melangkap yang runtuh ekoran bencana banjir baru-baru ini telah pun siap dalam tempoh 2 minggu selepas lawatannya ke lokasi berkenaan. Jambatan itu sudah boleh digunakan oleh penduduk setempat. Tambahnya, Kota Belud antara daerah yang banyak mengalami kerosakan jalan dan jambatan runtuh ekoran bencana banjir yang berulang kali berlaku di daerah itu. Beliau juga telah meminta jurutera daerah untuk memantau keadaan di daerah lain selari dengan tanggungjawab pasukan petugas khas yang ditubuhkan bagi memantau keadaan bencana di Sabah. Cubaan menyeludup rokok bernilai hampir 4 juta ringgit di Sandakan berjaya ditupaskan. Cubaan 6 pendatang asing tanpa izin parti menyeludup masuk rokok bernilai 3.98 juta ringgit berjaya dipatahkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia semasa rondaan op benteng di Pulau Tetabuan Sandakan semalam. Pengarah Zon Maritim Sandakan, Kapten Maritim Zainuddin Muhammad Zuki berkata, pasukan peronda Maritim Malaysia telah terserempak sebuah bot nelayan tempatan dalam keadaan mencurigakan. Hasil pemeriksaan ke atas bot itu menemukan lebih kurang 398 kotak berisi 19,900 karton rokok putih disyaki cuba diseludup masuk dengan anggaran nilai tanpa cukai 1.99 juta ringgit. Nilai cukai pula dianggarkan 2.825 juta ringgit. 6 kru termasuk tekong berumur antara 20 hingga 54 tahun disyaki warga Filipina telah ditahan. Zainuddin berkata, nilai keseluruhan rampasan rokok putih beserta cukai termasuk bot dianggarkan 4.867 juta ringgit. Kes disiasat mengikut Akta Kastam 1967, Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Akta Perikanan 1985. Menurutnya, saringan COVID-19 mendapati seorang daripada 6 PTI itu didapati positif dan telah dimasukkan ke hospital. Manakala 5 lagi adalah negatif dan mereka telah diasingkan dan dikuarantin di lokap. Sekian berita Borneo 3 TV malam ini. Saya Salvinus Saribon.